ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi, Ibu Putri Mimi, Ibu Zabida dan yang lain-lain ya, insyaAllah. Jadi ibu ayah, malam ni macam saya kata, kita nak buat preview untuk kursus yang akan bermula pada 15 Jun ini insyaAllah, iaitu kursus teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran menggunakan buku yang disusun oleh Dr. Wan Rusli Wan Ahmad Hafizahullah Subhanahu wa Ta'ala. Buku yang sangat bagus. Buku macam saya kata sebelum ni, susunan dia cara Dr. Wan Rusli ni tulis macam apa yang saya fikirkan. Saya banyak buku-buku bahasa Arab, kaedah dan sebagainya, tapi saya tak nampak yang sesuai pada saya lah, yang untuk mudah pada orang awam untuk faham Quran tapi belajar cara yang teknik-teknik yang mudah macam ni. Jadi cuma tak boleh baca saja, dia kena belajar. Sebelum ni saya ada buat pakai video semua kan, tapi saya nampak yang lebih kesan dan ibu ayah boleh ulang banyak kali dengan audio dia adalah dengan cara belajar WhatsApp tu. Macam kita buat surah Al-Miftahi, peringkat pertama, peringkat kedua. Jadi saya ingat lepas ni insyaAllah, macam saya dah rancang, kita akan mula 15 bulan. Dan kita bukan belajar seluruh buku ni, bukan. Kita akan belajar sampai kaedah terpilih yang ke-20 saja. Sampai kaedah yang ke-20, memahami penggunaan alif lam pada isim, pada kata nama. Okey. Jadi ibu ayah, apa yang kita belajar nanti? Kita akan belajar 20 tajuk. Yang daftar lah, yang daftar. Siapa-siapa nak daftar, paling lewat daftar untuk pengambilan yang kali ini adalah 14 Jun. 15 kita dah start dah insyaAllah ya. Dan semua wajib, saya tak benarkan ibu ayah photostat ke apa ke pasal ini. Saya buka lagi Ustazah, buka lagi. Siapa naknya boleh buka sampai 14 Jun. Ingat masa tahun depan je kan. Sampai 14 Jun. Saya start 15 Jun insyaAllah sampai 14 Jun. Masih buka lagi. Yurannya saya tetapkan RM200 lah komitmennya insyaAllah. Dan semua wajib ada buku ni. Cuma setakat ini masih ada dengan saya, stok dengan saya masih ada lagi. Dalam 12 lagi. Yang untuk percuma ada lagi 12 buku ni. Maksudnya siapa daftar, siapa yang cepat, lagi 12 orang yang belum ada buku, dia akan dapat buku tu secara percuma, cuma kena bayar duit kos lah, kos untuk post saja. Jadi apa yang akan kita belajar? Kesemua 20 tajuk yang disusun oleh Dr. Wan Rusli Hafizahullah Ta'ala memang sangat-sangat penting. Saya sebagai berdasarkan pengalaman saya mengajar bahasa Arab lebih 15 tahun ibu ayah, tajuk-tajuk ni memang tajuk-tajuk yang paling penting, asas yang paling penting untuk kita tahu sebelum masuk yang lain.
Ni macam kita kata kunci dia lah. Kunci dia. Dalam buku ni yang bagusnya dia rangkum sekali nahu dan sorof yang penting. Dia rangkum nahu dan sorof yang penting ibu ayah tahu. Paling asas ni. Untuk belajar sorof sahaja, saya ada buat sorof al-mubtahil peringkat pertama dan peringkat kedua kan. Sekarang ni sorof peringkat pertama tu saya tutup dulu. Nanti bila dah peringkat kedua tu saya dah masuk separuh, baru saya akan buka sekali dua. Jalan sekali dua. Sorof al-mubtahil peringkat pertama dan peringkat kedua kena jalan sekali terus. Macam tu. Okey. Sekarang ni saya buka untuk pengajian yang ini. Okay. Apa yang kita akan belajar? First kali kita akan belajar kata dasar. Tajuk pertama memahami mendasari kata dasar. Maksudnya satu kalimah dalam bahasa Arab tu kita cari apa kata dasar dia. Contohlah saya kata ibu ayah. Contoh saya kata apa perkataan? Istighfar. Kita istighfar. Istighfar tu ada kata dasar dia. Apa huruf dasar dia? Apa dia? Ghain, fa, ra. Ghafara maksudnya ampun. Istighfar minta ampun. Dia ada punca dia. Punca perkataan dasar tu. Kita akan belajar tu nanti insya-Allah. Apa bagi contoh perkataan lain ibu ya? Al-Quran. Qaf, ra, hamzah. Qara'a baca. Al-Quran kitab yang dibaca. Apa lagi contoh? Masjid. Kenapa kita panggil masjid? Daripada sajadah. Sajadah sujud. Masjid tempat sujud. Kita akan belajar tajuk pertama, mendasari kata dasar tajuk dia. Kita akan belajar tu nanti insya-Allah. Mungkin saya akan ubah sikit tajuk dia bagi lebih sesuai, lebih mudah faham. Tapi poinnya dalam buku. Cuma ibu ayah nanti, contohnya, macam ni kan. Macam ni contoh dia. Bukan semua ni saya terangkan, bukan. Saya akan terangkan yang penting-penting saja. Yang mana perlu pada penerangan. Bukan saya terangkan semua ni. Bukannya saya terangkan satu persatu sampai satu tajuk ni jadi panjang sangat saya terangkan, tak. Mungkin satu tajuk kaedah terpilih ni saya akan terangkan dalam 6 ke 7 audio. Satu audio mungkin dalam macam biasa, dalam 3 ke 4 minit. Okay. Cuma ibu ayah, saya tak benarkan sama sekali sebarang audio tu untuk disebarkan ke mana-mana. Mana boleh. Itu hak kita terpelihara lah. Kan? Mana haji mentang-mentang kita ikhlas mengajar contohnya, ikhlas lah ustaz. Kan? Mana boleh macam tu ibu ayah. Ni amanah lah insya-Allah ya. Okey, jadi saya buat macam tu. Amanah pula ibu ayah untuk menjaga audio tu. Cuma pastikan tiap kali saya bagi audio syarah, ibu ayah kena terus pastikan boleh dengar. Maksudnya walaupun sibuk macam mana pun, ada kat hospital ke dekat mana ke, kan, dapat audio tu pastikan boleh play dulu. Untuk dengar dengan teliti, tunggu bila ada masa free. Tapi janganlah lama sangat. Tapi pastikan dapat saja audio, boleh play. Boleh play tu maksudnya dah selamat lah. Kalau dapat audio, ibu ayah tak play lagi audio tu sampai tak dengar suara, nanti bila tangguh seminggu, 2 minggu, tiba-tiba dah tak boleh download. Macam mana? Minta kat saya tak bagi. Pasal apa? Saya nampak tak ada komitmen belajar. Ustaz, saya bayar lah ustaz. Saya tak kira ibu ayah bayar ke, tak bayar ke, komitmen tu saya nak. Saya ni tegas. Komitmen tu adalah dapat saja audio, saya pesan banyak kali, dapat audio terus play. Itu syarat dia. Boleh ibu ayah ya. Itu tajuk pertama yang akan kita belajar. Okey. Ibu ayah nampak saya garang ke? Takut nak belajar nanti ya? Tak garang, tegas. Pasal apa? Pasal saya tak nak kau belajar ni belajar main-main. Mentang-mentang tak ada check ke apa ke, ibu-ibu biar je macam tu. Nanti bila dah payah sikit, dah susah sikit, dah orang dah jauh, mula rasa susah lah apa benda lah kan. Padahal senang saja. Ikut saja dia punya jalan yang kita dah tunjuk tu insya-Allah. Kemudian poin kedua, kaedah kedua, tersasar mencari kata dasar. Itu kita akan belajar nanti insya-Allah. Okey, kaedah ketiga, corak kata kerja. PL tu lah. Kita tengok muka surat 9. Kalau ada buku, buka muka surat 9. Okey. Yang kita kata ada 9 wazan kan. Ibu ayah yang belajar surah Al-Mubtahil peringkat kedua tu, yang saya kata 9 wazan, ini ada.
9 wazan. Ni 9 wazan ni. Ni tapi ni dalam susunan buku ni. Saya susun jadual saya lain pula. Cuma saya tak bagilah jadual tu, saya bagi dalam surah Al-Muftahi. Ini kena ikut buku ni lah insyaAllah. Okay, ya. Kita akan belajar 9 wazan. Apa je wazan tu Ustaz? Belajarlah dulu insyaAllah. Kita belajar, kita faham insyaAllah ya. Boleh. Contoh kalau kita kata tadi, istaghfara, apa wazan dia? Kita belajar. Istaf'ala. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Sabbaha, apa wazannya? Fa'ala. Begitu. Okey. Contoh lain. Apa contoh dia lagi? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta wazan apa? Wazan af'alta. Wazan af'alta. Itu kita akan belajar insya-Allah. Okey. Ustaz macam susah je Ustaz. Susah pasal kita tak pernah belajar lagi. Dengar macam ni, rasa susah lah. Kalau fikirkan aku tak pernah dengar, susah lah. Cuba dengar dulu. Belajar dulu ibu ayah. Belajar. Niat sungguh-sungguh, Allah Ta'ala bagi faham insya-Allah. Kemudian kita akan belajar apa lagi? Daripada fi'il madhi tukar pada fi'il mudhari'. Daripada past tense tukar pada present tense. Apa kaedah dia? Bagaimana caranya? Buku ni sebut, Masya Allah, bagus. Buku ni sebut. Kemudian kaedah yang kelima, kita belajar bagaimana pula madhi tukar pada fi'il mudhari' tapi untuk yang bukan 3 huruf. Tadi tajuk yang keempat untuk 3 huruf. Contoh, zahaba 3 huruf, telah pergi. Kataba, telah tulis 3 huruf. Alima, telah mengetahui. Apa lagi? Sami'a, telah mendengar. Itu 3 huruf. Tukar pada fi'il mudhari', itu bincang dalam tajuk keempat. Bagaimana pula kalau fi'il madhinya 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf? Bagaimana nak tukar pada fi'il mudhari'? Kita akan belajar pada kaedah terpilih yang kelima. Okey. Kemudian tajuk yang ke-6, huruf illah lagi tajuknya. Huruf illah lagi. Surat yang ke-18. Apa maksud huruf illah lagi ni? Okey, kita akan belajar pula bagaimana wazan yang ke-2 sampai ke-9 tapi ada huruf illah. Huruf illah tu apa? Huruf alif, huruf waw, huruf ya. Ada huruf-huruf sakit ni. Apa kaedah kita nak buat? Macam mana cara dia? Akan belajar juga insya-Allah. Okey. Kemudian ibu ayah, cara buat fi'il amar. Cara buat fi'il amar, membentuk kata kerja suruhan, maksudnya teknik nak buat fi'il amar. Saya tak ajar lagi, tak pernah ajar lagi dalam surah Al-Muftahi pun tak pernah. Dalam pengajian sebelum ni pun tak pernah, kecuali kelas live. Saya buat live, saya tulis kat papan. Itu lain. Tapi ini memang kita akan belajar teknik buat fi'il amar. Itu cara kaedah, dengan ikut kaedah dia, ada tajuk khas untuk dia. Iaitu tajuk yang ke-7. Kemudian tajuk yang ke-8 kita belajar, kaedah yang ke-8, semua kata kerja sudah berpunya. Maksudnya apa ibu ayah? Kalau dengan saya kata, semua kata kerja, semua fi'il sudah berpunya. Maksudnya fi'il tu kena ada apa? Kena ada fa'il. Berpunya tu maksudnya ada empunya pelaku. Mesti ada fa'il. Okey, kita akan belajar pasal fa'il. Kemudian tajuk yang ke-9, kita nak tentukan pula fi'il mesti ada fa'il, tapi fa'il tu macam mana kita nak tengok? Macam mana kita nak detect? Kita nak kenal. Itu belajar dalam tajuk yang ke-9. Pendek kata, yang kita akan belajar ni semua adalah poin-poin penting. Kalau kita nak dapat kunci bahasa Arab untuk faham Quran, ini poin-poin penting dia. Ini poin-poin penting yang ibu ayah tengok kita buat. Lepas ni sekarang gaya pondok tu pukul 10.30 nanti insya-Allah. Ataupun tengok asas nahwu sharaf yang saya buat pagi pukul 8.30. Sebelum ni buat kan. Sekarang ni saya kurang sikit macam tak larat. Tapi dah sihat balik dah, alhamdulillah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, ni semua poin-poin penting. Kemudian kaedah terpilih yang ke-10. Apa dia? Simbol fa'il. Bagi semua kata kerja. Kalau fa'il, apa simbol dia? Contoh, yazhabuna. Apa simbol menunjukkan fa'il? Oh wow.
yazhabani, alif. Tu kita akan belajar insya-Allah. Kemudian kita belajar pula yang ke-11, kita belajar pula fi'il majhul. Fi'il majhul ibu ya. Okay, biasa kalau kita belajar fi'il majhul dimulakan dengan apa terjemahannya ibu ya? Fi'il majhul biasanya dimulakan terjemah dengan apa? Dengan perkataan apa? Ataupun kata sendiri ataupun dengan imbuhan apa? Kalau fi'il majhul dengan imbuhan di kan? Dengan imbuhan di, betul, dengan imbuhan di. Bermakna kalau contoh saya kata kataba telah menulis. Kalau majhul kita baca kutiba, telah ditulis. Okey. Apa contoh lain? Akala telah makan. Ukila telah dimakan. Kan? Apa lagi? Jahada telah berusaha payah. Juhida telah disusah payahkan. Nampak tak? Itu ada beza. Kita akan belajar dalam kaedah terpilih yang ke-11 iaitu fi'il majhul. Kemudian kaedah yang ke-12 kita belajar surat 35. Okey. 35 membuang faktor masa dan fa'il kata kerja. Macam mana pula tu? Membuang faktor masa dan fa'il kata kerja. Maksudnya ibu ayah, kalau perkataan tu macam ada maknanya, macam ada makna kata kerja tapi dia bukan kata kerja. Tu kita panggil masdar, root word, kata dasar. Contoh kita kata, ibu ayah dengar saya kata telah belajar. Telah belajar itu past tense, fi'il madhi. Sedang belajar itu present tense. Belajarlah kamu itu fi'il amar, kata kerja. Belajarlah kamu. Tapi kalau satu kita panggil belajar saja, bukannya telah belajar, bukan sedang belajar tapi belajar saja. Itu kita panggil root word, masdar. Tu tajuk di sini dalam buku ni pengarang ataupun penyusun Dr. Waruski sebut membuang faktor masa dan fa'il kata kerja. Ni tajuk ni mungkin agak berat kita dengar tajuk tu. Kita akan ubah tajuknya sikit kepada masdar saja. Mengenal masdar insya-Allah. Kan? Kemudian kaedah ke-13 mengekalkan fa'il. Apa dia makna mengekalkan fa'il ni? Okey. Makna mengekalkan fa'il ini macam mana? Itu maksudnya isim fa'il. Kita akan tukar tajuk ni kepada isim fa'il. Isim fa'il. Dan kaedah ke-14 kata nama sifat dan kata nama berlebihan. Kata nama sifat dan kata nama berlebihan. Macam mana tu? Okey, contohlah kita kata. Ibu ayah, apa dia karuma? Karuma Zaidun. Apa dia terjemah? Karuma Zaidun. Maksudnya Zaid telah mulia. Tapi kalau sifat mulia itu ada pada Zaid dipanggil karim. Ataupun macam contoh lain lah, jamula, cantik, jamil. Tu kita panggil sifat musyabbahah. Ataupun sirah mubalaghah, berlebihan. Contoh ibu ayah, orang yang bertaubat kita panggil taib, taibun. Tapi kalau orang yang selalu bertaubat, orang yang sentiasa bertaubat, sering taubat, kita panggil tawwab. Tawwab. Orang yang masak, orang yang memasak kita panggil tabikh. Tabakha telah masak, fi'il madhi. Tabakha masak. Orang yang masak dia panggil tabikh, tapi bukan kerja tukang masak. Kerja dia kadang-kadang dia masak kan, tapi bukan kerja tukang masak. Kita panggil tabikh. Tapi kalau kerjanya masak aja kerjanya. Masak saja. Memang gajinya dengan memasak. Itu kita panggil chef. Dalam bahasa Arab kita panggil tabbakh. Contoh lain. Apa dia? Terbang, ibu ayah, terbang. Itu terbang itu. Terbang. Ini. Tara yatiru, terbang. Tara yatiru. Benda yang terbang ataupun sesuatu yang terbang kita panggil ta'ir. Ta'ir. Ta'ir orang yang terbang lah. Ta'ir. Tapi kalau orang yang kerjanya terbang aja, maksudnya orang yang kerjanya bawa kapal terbang aja kerjanya, tak ada kerja lain. Itulah kerjanya. Kita panggil apa? Tayyar. Fa'al itu sirah mubalaghah. Dalam Quran kita banyak jumpa kan? Khalaq, sama',
akal, kazzab, apa? Musailamah al-kazzab, kazzab, fa'al. Orang yang berdusta dipanggil kazib. Tapi orang yang kerjanya berdusta saja, menipu aja kerjanya, dipanggil kazzab. Macam tu. Okey. Itu kita pergi sirah mubalaghah. Kita akan belajar nanti insya-Allah. Kemudian kita akan belajar pula tajuk yang ke-15, jamak salim dan taksir. Apa dia jamak salim? Apa dia makna salim? Salim contoh muslim. Ketika mufrad muslim, seorang Islam, muslim. Ketika jamak pun muslim juga. Cuma tambah waw nun di belakang. Maksudnya kalimah muslim itu selamat, dia salim. Cuma tambah waw nun saja di belakang menunjukkan itu jamak. Muslim, tapi tambah alif ta menunjukkan dia perempuan jamak. Jamak untuk perempuan, muslimat. Tapi ada juga jamak. Contohnya kitabun. Ketika jamak, dia tak punya kitab dah. Punya kitab tu dah tak ada dah. Terus bunyi dia kutub. Tadi ki jadi ku. Ta jadi tu. Itu kita panggil jamak taksir, jamak yang pecah. Kita akan belajar nanti insya-Allah. Okey. Kemudian tajuk ke-16 kita akan belajar asas i'rab isim. Asas i'rab isim. Okey Ibu Ayah. Isim kadang-kadang kita baca Zaidun, kadang-kadang Zaidan, kadang-kadang Zaidin. Contohlah kalimah nama Nabi Muhammad SAW. Ketika mana kita Ibu Ayah dengar azan ya. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ibu Ayah dengar azan macam tu. Asyhadu anna Muhammadun madur Rasulullah. Jadi Ibu Ayah dengar tu betul ke tak? Azan tu. Azan contoh dia azan sedap. Tapi dia baca Muhammadur Rasulullah. Sepatutnya asyhadu anna Muhammad dar ke dur? Baca dar kan? Muhammadar Rasulullah. Itu kita panggil isim kata nama ni ada berubah-ubah i'rab dia. Itu kita belajar yang paling asas. Dia ada kadang-kadang kita baca dia dengan rafa', kadang-kadang kita baca dia dengan nasab, kadang-kadang kita baca dia dengan jar. Apa itu rafa' ustaz? Apa itu nasab? Apa itu jar? Itu kena belajar lah. Terang sekarang tak faham nanti. Kalau siapa tak pernah belajar, terang sekarang nanti apa benda ni kan? Belajar. Ustaz, mahal ustaz RM200. Allah. Tak mahal pun Ibu Ayah. RM200 tu Ibu Ayah, satu kita panggil pelaburan kita untuk belajar. Sebelum ni jenuh dah saya bagi pengajian bayar seikhlas hati. Ikhlas betul. Bila ikhlas betul tu belajar pun main-main. Tak nak dah macam tu. Sekarang ni saya kena tegas. Siapa nak belajar, betul-betul. Kita nak ada kualiti. InsyaAllah Ibu Ayah ya. Kemudian tajuk 17 kita belajar pula i'rab fi'il mudhari'. Kalau tadi isim i'rabnya dia ada rafa', kita baca Zaidun, kadang-kadang baca nasab Zaidan, kadang-kadang baca Zaidin. Itu pun tak semestinya kena baca macam tu. Ada kaedah lain juga. Kita akan belajar. Untuk fi'il mudhari', dia ada rafa', dia ada nasab dan dia ada jazam. Tapi tak ada jar. Apa benda pula Ustaz jazam tu? Jazam tu apa? Jar tu apa? Belajar dulu insya-Allah. Okey, tajuk yang ke-18 dipanggil i'rab dengan ubah huruf. Maksudnya macam mana tu? Okey, contoh Ibu Ayah. Ibu Ayah biasa Ibu Ayah dengar kaum mukminin ke kaum mukminun. Biasa Ibu Ayah dengar lah. Kaum mukminin ke kaum mukminun. Cuba tulis. Biasa Ibu Ayah dengar lah. Saya tunggu. Biasa Ibu Ayah dengar apa? Kaum mukminun ke kaum mukminin? Biasa dengar. Biasa kita dengar kaum mukminin kan? Kaum orang-orang mukminin, orang-orang mukmin ataupun kaum mukminin. Tapi dalam surah ni qad aflahal mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun, al-mu'minun pula. Kejap mukminun, kejap mukminin mana betul? Tu kita panggil ada, kita akan belajar nanti. Ada juga i'rab yang dia tak pakai baris. Contoh Zaidun tu tukar baris depan. Zaidan tukar baris atas. Zaidin tukar baris bawah.
Tapi kadang-kadang kita jumpa, oh dia rafa' tapi dia bukan dengan baris tapi dengan huruf waw. Contoh kita baca muslimuna. Oh, dengan adanya waw itu menunjukkan i'rabnya rafa'. Muslimina, dengan adanya ya itu menunjukkan i'rabnya nasab ataupun jar. Itu kita akan belajar dalam tajuk yang ke-18 insya-Allah. Tajuk yang ke-19 kita belajar memahami perkataan yang tidak mempunyai kata dasar. Macam mana tu? Memahami perkataan yang tidak ada kata dasar. Okey. Jadi kita akan belajar mengenai huruf. Kita akan belajar pasal huruf jar, kan? Okey. Dan yang lain-lain kita akan belajar nanti insya-Allah yang kita akan belajar. Okey. Contoh huruf jar kita akan belajar juga dhamir. Itu yang tidak ada kata dasar dia. Kita akan belajar juga pasal isim mausul, isim isyarah. Okey. Huruf syartiyah secara ringkas. Kita akan belajar nanti insya-Allah ya. Dan yang terakhir tajuk yang ke-20 memahami penggunaan alif lam. Apa tujuan masuk alif lam ni? Contoh kalau kita kata salamun lain, assalamu lain, rajulun lain, ar-rajulu lain. Dia ada beza. Bila dia masuk alif lam ada beza dia. Jadi ibu ya, kita akan belajar 20 tajuk insya-Allah. Okey, bermakna ada 20 pelajaran. Ada 20 pelajaran. Kenapa yurannya jadi 200? Kerana dia agak sulit sikit dan agak panjang perbahasan dia. Ibu ayah, macam saya kata, ini adalah individu yang belajar ni individu. Jadi kalau siapa-siapa nak belajar, nak bagi anak dengar ke apa ke, anak dia kena dengar pada handphone punya peserta tu. Tak boleh peserta share pula pada anak. Itu saya tak benarkan sama sekali lah. Jadi kalau ada anak nak belajar ke, anak tu kena dengar daripada handphone ibu ataupun ayah dia. InsyaAllah ya. Ataupun belajar tu keluarga masing-masing. Tak, itu pun kena spirit juga. Handphone masing-masing. Pasal saya nakkan kesungguhan masing-masing. Saya tak nak pas-pas. Kesungguhan masing-masing. Dan ibu ayah, saya akan semak. Saya akan contohnya dah sampai 5 pelajaran, saya akan minta, okey ibu ayah, tolong tunjukkan ambil video ringkas, tak payah cakap apa-apa video tu tapi selak. Apa ibu ayah dah salin, selak balik rakam, selak satu surat tu, saya nak tengok apa yang ibu ayah salin. Ibu ayah, saya nak tanya ibu ayah yang belajar sebelum ni, sorof ke apa ke dengan saya, bila ibu ayah dengar audio syarah dan ibu ayah salin, sama tak kesannya dengan ibu ayah dengar saja tapi tak salin? Tolong komen sikit ibu ayah insya-Allah. Tak sama Ustaz. Tak sama Ibu Zainab ya, tak sama. Salin. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Taala memang tak sama. Kita dengar saja tapi tak salin, dia tak sama ibu ayah. Walaupun ustaz saya dah tahu ibu ayah dengan cakap, dah tahu tapi tak salin, itu bukan dah tahu. Itu perasan tahu. Itu berasa diri tahu, itu salah tu. Kita kena salin. Bila kita salin, pasal apa ibu ayah? Kalau kita tak salin, kita rasa macam kita dah betul dah faham. Sebenarnya tak faham. Ilmu tu kita nak ingat, kita kena salin. Lekatkan dia dekat buku. Tulis. InsyaAllah ibu ayah ya. Itu syarat nak belajar dengan saya macam tu lah. Syarat nak belajar dengan saya, nak ikuti pengajian. Kalau saya kata salin. Kalau tak salin, saya minta maaf. Jadi ibu ayah insyaAllah. Okey. Itu yang akan kita belajar. Ada soalan tak ibu ayah? Buku ni ada lagi kejap ya. Tak apa, cepat dia dapat ya. Allahu Akbar. Ni dia. Tak buka lagi ni. Ada lagi sikit lagi ni. Ada lagi 12. Okey, siapa cepat dia dapat ibu ayah. Tapi yang dah ada tak payahlah. Siapa yang belum ada lagi, siapa yang daftar cepat insya-Allah. Okey. Pasal apa ibu ayah? Kita akan belajar ikut step by step. Pasal
ada yang rasa dia dah pernah belajar sebelum ni kat mana-mana dan dia dah faham. Tapi kefahaman dia macam mana? Kefahaman dia sekadar, ustaz saya dah tahu dah dhamir tu. Dhamir huwa humahum dah tahu dah. Kan? Okey, ibu ayah tahu dhamir dia belajar pakai jari. Huwa humahum, ya humahunna pakai jari. Tak apa, betul, masya-Allah, bagus. Tapi faham ke tak faham? Kita bukan merendah-rendahkan, bukan, tapi nak tanya betul, faham ke tak faham? Ramai orang, okay, saya nak tanya ibu ayah yang belajar dengan saya sebelum ni, ada tak yang sebelum, masa mula-mula belajar, daripada asas rasa macam dah belajar dah, tapi bila belajar rasa, ya Allah, rupanya banyak yang tak tahu. Ada tak? Masa mula-mula belajar, yang asas tu dengan saya kata nak belajar daripada asas, mula-mula, kita rasa macam kita dah tahu dah pernah belajar kat masjid ke mana, kan? Tapi bila kita belajar balik, susun balik, rupanya ya Allah, rupanya kita ni banyak lagi yang tak tahu. Banyak lagi yang kita tak sebenarnya kita tak susun dengan kemas. Bila kita susun dengan kemas, ibu ayah nampak dia punya bayang-bayang, dia punya jadual dan sebagainya, dia jadi mudah insya-Allah. Boleh ibu ayah insya-Allah ya. Okey. Saya rasa setakat itu sajalah. Ada soalan tak ibu ayah? Tak ada soalan ya? Okey, untuk kali ini punya kita akan tutup pada 14 Disember insya-Allah 14 Jun. 14 Jun insya-Allah. Siapa daftar lepas 15 Jun kita mula, lepas tu kalau lewat masuk saya tak bagi audio syarah tu lah. Itu saya minta maaf lah. Saya bagi audio syarah siapa masuk sebelum 15 Jun. InsyaAllah ibu ayah, setakat itu saja. Kita akan sambung nanti pukul 10.30 insyaAllah. Bersyarat gaya pondok. Dan untuk gaya pondok ni ibu ayah, saya akan buka PDF sekarang. Buka PDF. Sekarang baru saya tahu, kalau kita buka presentation, buka PDF, orang nak masuk tu tak boleh. Jadi ibu ayah nak masuk, nak join, kena join sebelum 10.30. Saya akan bagi link nanti, ibu ayah join dulu. Join dulu. Tapi tak payah buat apa-apa lah, join saja, masuk dalam grup, masuk dalam kelas tu. 10.30 dah kita start kelas, ibu ayah kalau join dah memang ada dalam kelas. Tapi kalau lepas 10.30 dan saya dah buat presentation, ibu ayah baru nak join, itu akan jadi tersekat, tak boleh masuk. Kecuali kalau saya tutup, ibu ayah buka, masuk. Jelas insya-Allah ya? Okey. Sekian itu saja aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ibu ayah sekarang ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.